dan sumbangan-sumbangannya. Alright. Okay. Untuk pengetahuan kamu ya, bab ini sebenarnya biasanya dia keluar dalam kertas 2 berselang-seli. Kadang-kadang 2 tahun sekali keluar, 2 tahun sekali keluar dalam kertas 2 dan struktur, dan juga ada juga yang esei. Dan untuk soalan daripada bab ini tahun lepas tak ada, tahun 2018 ada kalau tak silapnya. Okay, jadi of course semua bab akan keluar tapi dalam kertas 1. Tapi bila kertas 2 tu kita kena fokus sikit lah. Kena fokus sikit. Jadi kita cikgu akan buat satu ni satu analisa, dan seandainya mana-mana topik yang memang akan keluar, so kita akan beri perhatian lah. Okay, yang akan keluar, yang diramalkan akan keluar. Tapi kita tak boleh nak ramal sangat lah, takut ke apa? Takut ramal yang lain, keluar yang lain kan. Jadi lebih baik kita fahami semua dulu. Right? Baik. So kita akan lihat di sini berkaitan dengan pembentukan kerajaan Islam, dan bab ini terbahagi kepada 6 bahagian. Okey, 6 bahagian, iaitu pertama sekali berkaitan dengan kerajaan Khulafa' Ar-Rashidin. Kemudian juga kita belajar tentang Bani Umayyah. Sebelum tu, keadaan selepas kewafatan Nabi, maknanya selepas kewafatan Nabi, kemudian Khulafa' Ar-Rashidin, selepas Khulafa' Ar-Rashidin, Bani Umayyah. Selepas Bani Umayyah, kita akan belajar Bani Abbasiyah, kemudian Turki Utsmaniyah, dan yang terakhir sekali iaitu pertembungan tamadun Islam dengan tamadun Barat. Okey, pertembungan tamadun itu apa yang berlaku. Jadi kita akan lihat 6 subtopik dalam bab 6 ini. So ingat susunan dia. Keadaan sebelum selepas kewafatan Nabi, kemudian Bani Khulafa' Rashidin, kemudian Bani Umayyah. So itu susunan dia. Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmaniyah, dan pertembungan tamadun Islam dan tamadun lain di dunia. Alright. So kita lihat pembentukan kerajaan Islam dan sumbangannya. Mungkin ramai yang bertanya, cikgu kenapa nak belajar tentang pembentukan kerajaan Islam apa semua, apa hebatnya? Okey. Daripada video-video tadi tu kita dapat membayangkan bahawa sebenarnya kerajaan-kerajaan Islam ini sebenarnya telah mendominasi dunia hampir 2/3 dunia dan hampir sepanjang 1000 tahun. Sebab itu kita katakan sebagai pembentukan kerajaan ini begitu signifikan dan kita harus pelajari. Bukan sahaja kita, malah orang-orang barat sendiri pun still mengkaji tentang perkembangan kerajaan-kerajaan Islam ni dan ilmuwan-ilmuwan Islam yang lahir dalam kerajaan-kerajaan ini. So bagaimana mereka boleh melebarkan kuasanya apa semua kan. Jadi kalau mereka pun kaji, kenapa kita tak mengkaji? Jadi adalah satu tanggungjawab untuk kita bersama-sama mengkaji perkembangan kerajaan-kerajaan lalu. So itu point of sejarah supaya kita dapat mempelajari apa yang telah berlaku dan kita jadikan dia sebagai panduan untuk hari ini dan akan datang. Alright. Baik. So kita lihat pembentukan kerajaan Islam, dan kita akan lihat bermula dengan kewafatan Nabi Muhammad. Khutbah pada musim haji tahun ke-10 Hijrah adalah khutbah terakhir. Khutbah ni adalah satu ucapan yang disampaikan pada hari Jumaat oleh Nabi Muhammad. Dan khutbah terakhir, ucapan Nabi Muhammad yang terakhir, dia cerita pasal supaya umat Islam terus bersatu padu dan mencintai perdamaian. So ini mungkin boleh menjawab soalan Irfan hari tu. Kenapa Irfan kata kalau bila dilihat sejarah asyik peperangan Islam ni asyik berperang dan berperang dan berperang dan berperang. Sebenarnya kalau kita tahu bahawa Islam menggalakkan perdamaian, tetapi apabila maruah Islam ataupun agama Islam dicemari dan orang-orang Islam diancam, maka perlu lakukan sesuatu iaitu previous Islamic civilizations have always defended, but the Ottoman Empire always conquered. That doesn't make sense to me. Tak apa, mungkin itu perlukan satu lagi kita katakan, mungkin kamu perlukan pembacaan tambahan kot tentang berkaitan dengan perkembangan Islam ni diplomatically, that's how Islam was spread, but then the Ottoman Empire were being forceful.
Almost a 180 of the philosophy. Okay. Tak apa, itu mungkin sometimes kita baca at one side of those stories. So mungkin kita akan cuba dapatkan lagi, mungkin kita boleh sama-sama cuba dapatkan lagi the real story of the perkembangan Islam ni, dan mungkin kita akan dapat sumber yang benar-benar kata apa, of course setiap perkara ada negatif, ada positif. Okay, setiap perkara. So mungkin kita at this time mungkin kita nampak yang negatif saja. Mungkin kita boleh cari apa yang positifnya. Macam itulah. Okay. So yeah, so kita kena usaha lah, itu je lah. Alright. So kemudian dan kita lihat khutbah Nabi Muhammad, iaitu tentang umat Islam terus bersatu padu, cintai perdamaian dan juga terus berpegang pada agama Islam, berteraskan Al-Quran dan Sunnah. Dan okay, selepas Nabi Muhammad wafat, so kalau kita lihat umat Islam menghadapi masalah untuk dapatkan calon untuk menggantikan baginda. Sebab baginda tidak menamakan bakal penggantinya. Tidak ada sebut siapa yang menggantikannya pun. So waktu itulah munculnya golongan yang dikenal sebagai golongan Al-Riddah. So golongan Al-Riddah inilah adalah golongan yang mengaku dirinya Nabi. Okay, dan mereka enggan bayar zakat dan murtad. Murtad means mereka keluar daripada Islam. Okay, baik. Yang panjang ni sebenarnya adalah kita katakan sebagai khutbah Nabi Muhammad yang terakhir. Okay, so ini kamu boleh baca sendirilah kan. Cuma ada certain thing yang Cikgu nak highlightkan, iaitu perkara pertama kalau kita lihat perkara pertama yang Nabi tegur di sini adalah okey, jangan kamu sakiti sesiapa pun. Okey, jangan sakiti sesiapa pun supaya orang lain tidak menyakiti kamu. Okey. Tapi yang paling penting, okey, Nabi dia kata apa? Okey, Allah telah mengharamkan riba. Oleh itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Means that apa? Dosa pertama yang Nabi sebut adalah jangan buat riba ataupun terus haramkan riba. So bermakna kalau kita lihat kenapa riba? Kenapa tak sebut zina ke? Kenapa tak sebut peperangan ke, ataupun kenapa tak sebut dosa-dosa yang lain? Okay, kalau kita lihat riba adalah punca kepada banyak unsur-unsur negatif. So kita tahu riba adalah interest yang diletakkan kepada sesuatu pinjaman yang digunakan dalam perniagaan. So riba akan meluaskan penindasan. Okay? Jadi sebab itu Nabi pesan yang pertama sekali, jangan buat riba ataupun jangan terbabit dengan riba. Tetapi hakikatnya dalam dunia sekarang kita ni, okay, dunia kita sekarang ni, memang riba berleluasa. Okay? Dan diterima pula. Okay? Bagaimana ianya berlaku, mungkin kita dah berada di akhir zaman lah. Okay? Kita beli kereta pun ada riba, kita beli rumah pun ada riba. So tak tahulah macam mana nak hilangannya. Yes. Okay, bank konvensional pun banyak buat riba. Yes. Okay, kita tak boleh nak buat apa. Alright. Baik. So kita lihat seterusnya, iaitu kerajaan Khulafa Ar-Rashidin. Okay. So selepas Nabi wafat pada 632 Masihi. Okay. Baik, ada soalan yang tanya apa tahu? Ada pelajar tanya cikgu, macam mana nak ingat tahun-tahun ni ya? Okay, sebenarnya tahun ni tak penting. Tapi kalau dalam kes Nabi Muhammad SAW ni, kita boleh buat satu timeline ya, di mana timeline kalau kita lihat bermula pada tahun 570 Masihi. 570 Masihi Nabi lahir. Kemudian 40 tahun kan Nabi dapat wahyu. So 570 campur 40 tahun, so pada tahun 610 Masihi Nabi dapat wahyu. Okey, kemudian bila dapat wahyu, Nabi telah menjalankan penyebaran Islam selama 3 tahun untuk secara sembunyi, dan 10 tahun secara terang-terangan, betul? So daripada 40 campur dengan 3 campur dengan 10, total adalah 40 campur 13, so bermakna 53. Okey. So bila 53, umur dia 53, okey, kemudian kalau kita lihat seterusnya, Nabi telah hijrah
Okey, dan bila hijrah bermulalah tahun pertama hijrah, dan Nabi telah hidup dan menyebarkan Islam untuk selama 10 tahun lagi. Sehingga umur Nabi daripada 53 jadi 63. Okey, jadi dan 63 Nabi wafat. Okey, meninggal dunia. So pada 632 Masihi. So itulah range yang kita katakan sebagai usia Nabi Muhammad dan perjalanannya. Okay, so itu gambarannya lah daripada bentuk timeline. Right. So, selepas Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masihi, sistem pemerintahan kerajaan diteruskan, okay, dan pentadbiran diketuai oleh khalifah. Dan zaman pemerintahan khalifah inilah dikenali sebagai Khulafa Ar-Rashidin. So, khulafa ada 4 orang. Okay, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Al-Khattab, kemudian Uthman bin Affan, dan satu lagi Ali bin Abu Talib. Okey, ingat Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Okey. Dan kalau kita lihat Abu Bakar memerintah selama 2 tahun je. 632 hingga 634. Okey. Kemudian Umar lama sikit, 10 tahun. 634 sehingga 644, 10 tahun. Uthman bin Affan dia lagi lama, mencecah 12 tahun, 644 hingga 656. Okey, Uthman bin Affan. Dan untuk Ali bin Abi Talib lebih kurang dalam 5 tahun, 656 sampai 661. Yes, sebenarnya Ali bin Abi Talib cerita dia banyak. Sebenarnya lebih patut diceritakan lebih banyak, tetapi dikecilkan mungkin atas isu-isu Syiah ke apa semua kan. So mungkinlah. Okey, mungkin atas isu-isu Syiah lah kot. Okey, baik. Kita lihat di sini Okey, khalifah. Okey, apa itu khalifah? Iaitu konsep khalifah sebenarnya berasal daripada kata dalam bahasa Arab yang bermaksud pengganti. Kata jamaknya ataupun kata jamak ataupun besarnya ataupun ramainya iaitu khulafa. Kalau ramai khulafa, kalau seorang khalifah. Ya. Dan dari sudut agama, khalifah bererti tanggungjawab memelihara kemurnian agama Islam. Dan khalifah juga bertanggungjawab untuk mengekalkan keharmonian serta kestabilan umat Islam. Means that dia kena jaga kemurnian agama dulu dan kemudian mengekalkan keharmonian dan kestabilan umat Islam. So agama dan umat Islam. Itu dua. So itu sebagai pemimpin ni lah, khalifah ni. Dan syarat-syarat pemilihan khalifah adalah seperti berikut, iaitu mestilah lelaki yang merdeka. Means that dia bukan hamba. Lelaki yang merdeka. Kemudian juga dia beragama Islam, mahir tentang ilmu Islam, patuh dan taat perintah Allah, dia adil, dia akhlak yang baik, ada tubuh yang sihat dan sempurna. Means that kalau dia cacat tak boleh. Tak boleh jadi pemimpin. Dan juga berfikiran cerdas, pandai mentadbir kerajaan dan juga warak. Warak means dia taat dan juga dia tinggi dalam ilmu agamanya dan juga kita kata sebagai amalan agamanya yang tinggilah. Dan cara pemilihan khalifah sebenarnya ada lebih kurang 4 cara pemilihan khalifah, iaitu cara pemilihan ni ada 4. Yang pertama sekali musyawarah atau syura. Baik, kalau kamu tak faham, musyawarah atau syura ni sebenarnya kata lain bagi mesyuarat. Maknanya bermesyuarat untuk memilih pemimpin ataupun khalifah, kemudian diperkukuh dengan upacara bai'ah. Bai'ah ni sebenarnya angkat sumpah. Dan angkat sumpah ni sebenarnya memang dilakukan oleh hampir semua negara dalam dunia ni, iaitu bila dah dilantik sebagai pemimpin, dia akan angkat sumpah bahawa saya seperti yang berikut akan menjalankan tugas, berjanji akan menjalankan tugas sebaik mungkin, macam itulah. Itu bai'ah ataupun angkat sumpah. Jadi itu cara yang pertama. Cara yang kedua iaitu cadangan satu nama sahaja daripada khalifah yang terdahulu. Khalifah sebelum tu sebut, pengganti aku ialah sekian-sekian. Itu cadangan satu nama. Kemudian yang ketiga iaitu pemilihan daripada beberapa calon. So ada juga khalifah yang dipilih apabila mereka berikan 6 nama
Oh, pengganti dia ada 6 orang ni. Okey, kena pilih salah satu. So salah seorang itu dipilih secara undian untuk menjadi khalifah. Dan seterusnya iaitu pencalonan oleh sekelompok masyarakat. Iaitu sekelompok masyarakat seperti apa yang hari itu, Bani Huzaah ke ataupun puak Kurdish ke yang akan memilih siapa yang patut menjadi khalifah. So itu pencalonan oleh sekelompok masyarakat. Ingat ada 4 cara pemilihan khalifah. Syura atau musyawarah, cadangan satu nama, kemudian pemilihan daripada beberapa calon dan satu lagi pencalonan oleh sekelompok masyarakat. So ada 4. Baik. Apakah tugas khalifah? Iaitu dari segi politik untuk memastikan kelicinan pentadbiran, kemudian mempertahankan negara Islam daripada musuh. Kita tahu bahawa pada zaman itu memang semua kerajaan memang fragile, bila-bila masa boleh diserang semua. Jadi tugas khalifah adalah mempertahankan negara. Kemudian juga khalifah perlu melantik serta boleh lantik dan lucutkan jawatan pegawai pentadbiran negara. Itu dari segi politik. Dari segi sosial, khalifah perlulah menjaga kebajikan rakyat supaya sejahtera di dunia dan di akhirat. Maknanya sejahtera di sini bukan semata-mata selamat di dunia, tapi perlu juga memikirkan selamat di akhirat nanti. Akhirat maknanya hari selepas kematian. Jadi itu tugas khalifah. Ya. Baik. Selain itu, khalifah juga perlu menjaga dan meneruskan ajaran Allah, kekalkan perpaduan ummah atau perpaduan masyarakat melalui konsep musyawarah atau syura dan memantapkan sistem perundangan Islam. Itu dari segi sosial. Jaga kebajikan rakyat. Kebanyakannya berkaitan dengan rakyat. Dan dari sudut ekonomi, perlu mengurus hal ehwal kewangan dan perbendaharaan negara serta Baitul Mal. Baitul Mal ialah rumah untuk kewangan. Count as a first Muslim. Yes, antara 7 orang terawal yang menerima Islam adalah Ali bin Abu Talib. Yes. Ali, kemudian juga Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar, Zaid bin Harithah. So itu antara orang-orang yang terawal. Yang menjadi Muslim ataupun memeluk Islam lah. Ya. Baik. Selain daripada itu, khalifah juga mengatur pungutan kharaj, jizyah dan juga zakat. Di kanak-kanak pertama, ya ada kemungkinannya. Ali Ibn Talib, yes, betul. Abi Talib ataupun Abu Talib, yes. Dia adalah sepupu, cousin. Ali adalah cousin kepada Nabi Muhammad. Baik, kharaj adalah kita katakan sebagai cukai. Cukai pertanian yang dikenakan kepada orang bukan Islam. Jizyah adalah cukai perlindungan kepada bukan Islam. So itu kharaj dan jizyah. Zakat cukai untuk orang Islam. Itu perbezaan dia. Jadi orang Islam pun ada cukai, orang yang bukan Islam pun ada cukai dia juga. Alright. Kemudian itu berkaitan dengan khalifah. Alright. Dan bila kita lihat sumbangan Khulafa Ar-Rashidin. Kita lihat satu-satu, iaitu sumbangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dulu. Nama sebenar dia Abdullah bin Abu Quhafah dan dilahirkan pada 573 Masihi dan dari keturunan Bani Tamim, digelar As-Siddiq. So ini paling penting, digelar As-Siddiq yang maksudnya yang membenarkan. Kerana beliau ni sentiasa membenarkan kata Nabi Muhammad SAW. Even Nabi Muhammad ada balik melakukan Isra' Mi'raj. Nabi balik daripada Baitul Muqaddis, kemudian sampai ke Mekah, kemudian pagi esoknya Abu Lahab bertanya pada Nabi Muhammad, kenapa engkau kelihatan letih? Aku sebenarnya baru balik daripada Baitul Muqaddis. Dan dia gelak. Abu Lahab kata gelak. Gila kau, Baitul Muqaddis tu jauh kot. Kalau zaman sekarang ni macam daripada sini sampai ke Myanmar lah. Jauh dia. Sini ke Myanmar jauh.
tapi boleh pergi dalam satu malam. Okey, dalam satu malam. Jadi apabila dipanggil semua orang, okey, semua orang macam nak gelak, tapi bila datang sahaja Abu Bakar, okey, Abu Bakar, kau percaya tak kata-kata Nabi Muhammad ni? Muhammad dia kata apa? Dia baru balik daripada Baitul Muqaddis yang jarak dia sampai 1000 kilometer ni. Okey, dalam satu malam. So Abu Bakar kata, "Ya, aku percaya. Memang betul." Jadi di situ dia mendapat gelaran As-Siddiq, iaitu yang membenarkan kata-kata Nabi Muhammad. Ya. Baik. So selepas kewafatan Nabi Muhammad, orang Ansar sebenarnya selepas kewafatan orang Ansar iaitu orang-orang di Madinah bercadang untuk melantik Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin untuk menggantikan baginda. Tapi selepas diketahui oleh golongan Muhajirin kita tahu adalah orang Mekah yang berhijrah ke Madinah. Jadi satu pertemuan telah dibuat untuk membincangkan perkara ini, dan berdasarkan cadangan Sayyidina Umar, mereka setuju untuk memilih dan melantik Saidina Abu Bakar menjadi khalifah kerajaan Islam yang pertama. Okey. Dan beliau digelar penyelamat umat Islam. Kalau ikutkan zaman sekarang sih memang dekatlah daripada ke Myanmar kan. Kalau naik kapal terbang memanglah dalam satu malam je. Kan. Tapi kalau zaman dulu tu kalau nak pergi ke Baitul Muqaddis tu daripada Mekah naik unta, rasanya berminggu-minggu jugalah. Kan. Jadi itu yang mengejutkanlah. So, Abu Bakar, kamu kena ingat dia diberi gelaran penyelamat umat Islam. Ingat yang itu. Sebab selalu keluar tentang ini. So, apakah sumbangan Abu Bakar? Iaitu mengatasi masalah perpecahan masyarakat Islam. Sebab puncanya kerana orang Islam pada waktu itu ramai yang murtad, maknanya keluar daripada Islam, dan adanya gerakan golongan Ar-Riddah. Ingat Ar-Riddah ni iaitu yang telah menyalah tafsirkan Al-Quran sehingga tidak mahu membayar zakat. Well, kita tahu apabila sekelompok manusia bila hilang pemimpin dia, maka mulalah masing-masing membawa diri, cuba untuk melepaskan diri daripada undang-undang sedia ada. Itu normal lah. Okey. Jadi wujudnya golongan-golongan Ar-Riddah ni apabila melihat Nabi Muhammad telah pun meninggal dunia ataupun telah pun wafat. Jadi ini menyebabkan perpecahan umat Islam. So Abu Bakar telah berjaya mengatasi masalah ini. Okey, dengan memerangi golongan-golongan yang saja-saja yang suka-suka hati, keluar dan tak nak bayar zakat semua inilah. Dan beliau berjaya mempertahankan Madinah daripada ancaman kuasa luar seperti kerajaan Parsi di sebelah timur dan kerajaan Rom timur iaitu Byzantine di sebelah barat. Caranya beliau telah menghantar panglima perang iaitu Khalid Al-Walid untuk menentang angkatan tentera Parsi di Iraq serta Usamah bin Zaid ke Ghassan. So itu untuk menghadapi kerajaan Parsi dan juga kerajaan Rom Timur. Kemudian oleh kerana kerajaan pada waktu itu telah mulai besar, so Abu Bakar telah bahagikan tanah Arab, pecahkan tanah Arab kepada wilayah seperti Al-Jun, Bahrain, juga Hadramaut, Jash, Khalwan, Makkah, Najran, Taif, Yaman dan juga Zabid. Kalau ada orang tanya, cikgu kena ingat ke nama-nama ni? Sebenarnya tak perlu pun. Cuma kamu tahu tindakan Abu Bakar ialah membahagi-bahagikan tanah Arab kepada wilayah-wilayah tertentu. Ingat yang itu ya. Supaya apa? Supaya mudah untuk ditadbir. Sebab besar kan. So nak kena pecah-pecahkan kepada wilayah. Dan beliaulah pemimpin pertama yang bayar gaji tentera melalui hasil harta rampasan perang serta memperkenalkan undang-undang tanah dan hak rakyat. Dia bayar gaji tentera, kemudian perkenalkan undang-undang tanah. Take note benda tu ya. Bayar gaji tentera, perkenalkan undang-undang tanah dan juga hak rakyat. Terutama yang berkaitan dengan golongan Mawali. Anyone? Siapa yang tahu apa maksud golongan Mawali? Boleh tulis dalam group chat. Apa maksud Mawali? Anyone? Siapa yang boleh jawab?
Orang, okey. Orang Islam yang tinggal di negara Islam, orang Islam yang bukan Arab. Okey. Ada lagi? Tak ada? Okey. Okey. Orang Arab bukan Arab yang peluk Islam. Oh, orang bukan Islam yang tinggal. Okey. Macam-macam jawapan. Baik, cikgu akan berikan ekstra 2 markah. Okey, kepada jawapan yang betul, dan jawapan yang betul cikgu berikan kepada 2 markah ekstra untuk latihan seterusnya. Ekstra 2 markah untuk Iskandar. Sebab maksud mawali ialah orang Islam yang bukan keturunan Arab. Okey, contohnya kalau orang Parsi ataupun orang India, okey, ataupun orang Melayu, okey, yang memeluk Islam, so itu dipanggil golongan mawali. Technically, we're all Mawali. Huh? Technically speaking, we're all Mawali. Yes. Yeah, frankly speaking, kita semua ni adalah mawali. Yes. Okay, kita ni mawali lah sebenarnya lah. Jadi kita unless kalau ada sesiapa kat sini yang keturunan Arab. Ada keturunan Arab kat sini? Tak ada kan? Mak saya Sharifah. Mungkinlah. Sikit lah. Tok Syed. Tok Syed. Mungkinlah kot ada sikit. Arab Badui. Okey. Cikgu bukan. Okay. Cikgu memang Jawa Amerika. So lain lah. Memang lain. Mawali lah. Okay. Baik. Seterusnya. Sumbangan terbesar Khalifah Abu Bakar ialah beliaulah yang mula mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran. Maknanya beliau yang telah, waktu itu Nabi Muhammad apabila dia membacakan Al-Quran, orang-orang lain yang akan mencatatkan, dan dicatatkan dalam pelepah ataupun pelepah daun ataupun di atas kulit binatang, ditulis apa semua. Jadi terpecah-pecah. Dia tak ada dalam bentuk buku. Jadi Abu Bakar lah yang mula-mula kumpulkan tulisan Quran ni supaya tidak hilang. Okay. So itu sumbangan dia. Dan sewaktu menentang golongan Ar-Ridah, banyak hafiz Al-Quran telah meninggal dunia. Hafiz ni maknanya bukan Kamal Hafiz, bukan, tak ada kaitan Kamal. Baik. Hafiz ni adalah orang yang menghafaz atau menghafal Al-Quran. So sewaktu menentang golongan Ar-Ridah ni ramai yang meninggal dunia. Jadi ini menyebabkan beliau bimbang, takut nanti hilang langsung ayat Al-Quran ni. Jadi beliau mendorong memerintahkan Zaid bin Thabit untuk kumpulkan tulisan ayat Quran yang ada pada batu, kulit binatang, kayu dan tulang serta salin semula. Jadi itu tugas yang dimulakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Baik, so itu dimulakan belum habis lagi. Kemudian kita lihat sumbangan Khalifah Umar Al-Khattab. Sebelum tu iklan dulu. Kamal Hafiz, untuk makluman kamu, Kamal Hafiz dan juga Izzah, kita akan berjumpa semula pada 9 September insya-Allah untuk kelas sejarah. Di dalam kelas di dalam kelas. So kita berjumpa semula nanti selepas 9 September insya-Allah. Alright. Alright. Khalifah Umar Al-Khattab. Live show. Latar belakang beliau. Nama sebenar beliau memang Umar Al-Khattab. Bin Naufal, keturunan Quraisy, dilahirkan pada 583 Masihi. Beliau sangat berani, tegas dan berterus terang. Memang sangat berani. Dan pelantikan dia ni dicadangkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ketika Khalifah Abu Bakar sakit. So ini adalah ini adalah yang berlaku, maknanya penggunaan cara pemilihan khalifah yang kedua, iaitu cadangan daripada khalifah sebelumnya. Inilah dia. Abu Bakar tadi adalah khalifah yang dipilih berdasarkan musyawarah ataupun syura. Tapi Umar Al-Khattab dipilih melalui cadangan khalifah, Umar Al-Khattab dipilih melalui cadangan khalifah sebelumnya, iaitu Abu Bakar. Itu cara pemilihan khalifah yang kedua. Baik. Dan cadangan ini dipersetujui oleh para sahabat dan orang ramai. So
pemerintahan Khalifah Umar, Umar ini dianggap sebagai zaman keemasan, the golden age of kerajaan Islam di Madinah. Dan beliau digelar sebagai Amirul Mukminin, bukan Amirul Hakim. Cebuk lah kau ni orang. Okey, baik. Okey. Baik. Digelar Amirul Mukminin, bukan Amirul dan kelas kita ni. Amirul dan kelas kita ni lain. Baik, ataupun maksud Amirul Mukminin ialah Panglima Agung Mukmin. Amirul kamu Amirul apa? Lupa nama. Amirul apa? Tak ingat. Amirul Syafiq. Dia Amirul Syafiq. Syafiq apa? Okey. Yes, betul. Okey. Betul. Kau nak kenap kan? Ya Allah, sibuklah cikgu. Cikgu nak ngajar kau kat sini. Kau buat apa kat sini? Kau nak belajar sejarah juga ke? Kau duduk sana, duduk bawah. Okay. Baik. Baik. Sumbangan. Okey, sumbangan Umar Al-Khattab, iaitu dari segi politik, beliau telah memperkenalkan dasar pentadbiran dan pelantikan pegawai. So, beliau dah mulakan pelantikan pegawai dan beliau menubuhkan Majlis Syura. Okey, Majlis Mesyuarat. Syura tu mesyuarat. Majlis Mesyuarat, iaitu Majlis Syura yang dianggotai oleh wakil golongan daripada Muhajirin dan Ansar. Dan jajahan takluk Islam yang besar ni, telah dibahagi-bahagikan kepada wilayah, dan wali atau gubernur dilantik untuk mentadbir wilayah tersebut. So setiap wilayah itu ada dia punya wali ataupun gubernur lah untuk mentadbir. Sebab besar sangat kan. Besar sangat. Kita ni yang besar, Malaysia ni pun dibahagikan kepada kerajaan-kerajaan negeri. Dan ada menteri besar dan juga sultan. Kalau besar lagi ni tak tahulah macam mana nak manage kan. Jadi ini cara mereka iaitu membahagikan kepada wilayah dan jabatan-jabatan penting. So munculnya jabatan penting seperti jabatan polis, jabatan percukaian, jabatan perbendaharaan negara ditubuhkan. Dan setiap jabatan diketuai oleh khatib ataupun setiausaha. Dan take note tentang perkara ini ini selalu keluar. Jabatan kehakiman selalu dipisahkan daripada jabatan lain. Sebab apa? Bagi mengelakkan salah laku oleh hakim. Malah hakim diberikan gaji bulanan yang tinggi. Untuk apa? Untuk mengelak daripada unsur-unsur rasuah dan untuk mengelak daripada unsur-unsur berat sebelah. Dan amalan ini cikgu rasa diamalkan sampai sekarang yes. Yes. Sebenarnya kalau ikutkan hakim-hakim yang wujud di negara kita ni pun sebenarnya hakim ni tidak dibenarkan untuk bercampur gaul dengan masyarakat bawahan sebab dikhawatiri akan menyebabkan wujudnya bias dalam keputusan mahkamah. Sebab tu hakim perlu diasingkan dan gajinya tinggilah. Jadi hakim tinggi. Baik. Seterusnya dari sudut pendidikan kalau kita lihat, Khalifah Abu Bakar telah mengembangkan pengajaran Quran dengan sediakan tempat belajar di kawasan masjid. Guru-guru agama, take note, yang ini pun selalu keluar. Guru agama dihantar ke pelbagai wilayah untuk kembangkan pendidikan. Abu Sufyan juga telah dihantar untuk mengajar orang Badui di kawasan pedalaman. Dan kau boleh tak jangan sibuk kat sini? Jangan sibuk kat sini, boleh? Okey. Baik. Alright. Dan take note tentang perkara ini, iaitu Khalifah Abu Bakar lah yang telah memulakan kalender Islam. Dan diperkenalkan dengan menjadikan tahun hijrah, maknanya tahun di mana Nabi Muhammad berhijrah dari Mekah ke Madinah itu sebagai tahun pertama hijrah. Sebagai titik permulaan pengiraan tahun menurut Islam. Jadi ada yang bertanya kenapa dimulakan tahun hijrah? Kenapa tak buat macam Masihi? Kita tahu Masihi bermula daripada tahun pertama kelahiran Jesus Christ ataupun Nabi Isa. Ini Omar kata ini dibuat kerana apa tahu?
supaya kita tak nak menjadikan Nabi Muhammad sebagai orang yang disembah atau dipuja. Jadi sebab itu dipilih tahun hijrah itu sebagai titik permulaan, bukan tahun kelahiran Nabi Muhammad. Okey, untuk mengelakkan supaya ada unsur-unsur penyembahan pemujaan kepada Nabi Muhammad. So kita tak sembah Nabi Muhammad, kita tidak. Right. Kemudian dari sudut tentera, tentera disusun dengan membentuk tentera tetap dan sukarela. Tentera tetap diberikan gaji dan pakaian seragam. Bayangkanlah tahun-tahun 600 Masihi, 700 Masihi dah ada tentera yang diberi gaji dan pakaian seragam. Dan markas tentera dibina di bandar-bandar utama dan kubu pertahanan dibina di sempadan yang menghadap negara-negara musuh seperti di Madinah, Kufah, Fustat dan juga Basrah. Cikgu tak rasa dia orang pakai celoreng-celoreng. Sebab kawasan dia orang tu semua sebenarnya adalah kawasan padang pasir. Kalau celoreng-celoreng rasanya lagi jelas kot. Mungkin dia orang pakai dia orang punya jubah je lah kot. Kan? So tentera dia orang ada pakaian seragam. Baik, dari segi ekonomi, terusan dan tali air dibina untuk menambahkan hasil pertanian. Ingat so zaman Khalifah Umar dah ada terusan dan tali air. Malah rakyat digalakkan meneroka tanah baru untuk pertanian serta usahakan tanah terbiar. Cukai dikenakan terhadap golongan zimmi. Baik, apa itu golongan zimmi? Kalau anda lihat di bawah tu ada input ekstra. Golongan zimmi ialah golongan bukan Islam yang memilih untuk mengekalkan agama asal mereka. Tetapi mereka rela hidup di bawah pemerintahan Islam. So itu zimmi. Yes, like the Christians and Jews. Maknanya seperti orang-orang Nasrani dan juga orang Yahudi yang tinggal di Madinah. So mereka adalah golongan zimmi. Sebab mereka rela duduk di bawah pemerintahan Islam. Dan mereka dikenakan cukai lah. Cukai kharaj dikenakan berdasarkan jenis tanaman dan kesuburan tanah. Ini cukai pertanian untuk orang bukan Islam, iaitu kharaj, cukai pertanian untuk orang bukan Islam. Dusty, ayah kat sini lah yang kau pergi pegang gambar ayah tu buat apa? Dia pegang kau. Alright. So bagi mengawal aliran masuk pendapatan negara melalui sistem jizyah dan juga kharaj, maka maknanya apa yang dia buat, Khalifah Umar dirikan Baitul Mal. Baitul Mal ni maknanya seperti bank negara lah. Right? Tengok, ni kerja dia lah ni. Ni kerja dia lah ni. Kan? Kerja dia lah ni. Okay, dah beralih dah. Gigit kau korang. Right. Seterusnya, kita lihat Umar Al-Khattab tadi kita dah lihat di sini, Umar Al-Khattab. Dan seterusnya kita lihat Uthman bin Affan dan Ali bin Abu Talib. Baik. Uthman bin Affan nama sebenarnya memang Uthman bin Affan lah. Dan dilahirkan pada 507 Masihi dan berasal daripada Umayyah. Baik. Take note benda ni, iaitu Uthman bin Affan adalah seorang hartawan yang dermawan. Maknanya dia orang kaya yang suka menderma dan beliau dilantik menjadi khalifah melalui majlis syura. Dan beliau ini dipilih berdasarkan penamaan beberapa orang calon. Sebenarnya ada 6 orang calon termasuk Uthman bin Affan, dan melalui undian, melalui majlis syura, so Uthman telah dipilih daripada ke-6 orang tu dipilih menjadi khalifah. Dan gelaran bagi beliau ialah Zunnurain, iaitu mempunyai 2 cahaya kerana pernah berkahwin dengan 2 orang puteri ataupun 2 orang anak perempuan Nabi Muhammad SAW selepas salah seorangnya meninggal dunia. Maknanya mungkin dia kahwin dengan kakak, so kakak dia meninggal dunia, so dia kahwin pula dengan adiknya. Macam itulah kan. Baik. Sumbangan beliau adalah berjaya luaskan wilayah Islam hingga ke Afghanistan, Cyprus, Samarkand dan juga Tripoli, dan menubuhkan, take note benda ni, iaitu
Osman bin Affan menubuhkan Angkatan Tentera Laut Islam. Dan beliau juga mengisytiharkan naskah Al-Quran, iaitu Al-Quran yang telah siap, yang telah ditulis semua, telah siap, dikumpulkan, dikompilkan, dan dia dinamakan Mashaf Usmani. Okey. Bagi menjelaskan cara bacaan ayat Quran. Ingat bahawa Al-Quran dulu tulisan Arab tu sebenarnya tidak ada baris. Tetapi Mashaf Usmani lah yang memperkenalkan baris. Okey, baris di atas, baris di bawah, baris di depan, mati, semua kan. Jadi itu semua adalah cara bacaan ayat Quran. So itu Mashaf Usmani pada Al-Quran yang digunakan pakai sampai sekarang. Okey. Macam mana tak tahu baris apa nak guna? Okey, dia tandakanlah yang atas tu bunyi A, yang bawah tu bunyi I, yang tanda waw tu tanda apa? Bunyi U, A, I, U. Kan? Kemudian ada tanda mati. Itulah dia tanda baris. Itu cara bacaan ayat Quran. Kemudian ada tanda panjang, maknanya panjangkan ayat tu. Macam itulah. Baik. Kemudian Khalifah Osman juga membina jalan raya, okey, jambatan, rumah rehat untuk memudahkan para pengembara. Okey, kalau kamu tanya Tripoli dan Cyprus tu kat mana? Okey, sebenarnya Tripoli dan Cyprus tu, Tripoli sebenarnya dah sampai ke berdekatan dengan Itali, dan Cyprus tu berdekatan dengan negara-negara yang berhampiran dengan Laut Mediterranean. Means dah sampai ke Laut Mediterranean sana. Jadi betapa luasnya kawasan zaman Khalifah Osman itu. Kemudian mengukuhkan peranan Baitul Mal dengan menggunakannya untuk apa? Baitul Mal kita tahu bank negara, bank negara macam bank negara. Bank negara tugas untuk apa? Membiayai pembangunan negara dan kukuhkan Angkatan Tentera Laut Islam dengan membayar gaji dan menambahkan bilangan tentera-tentera laut Islam dan mengekalkan jizyah. Jizyah ialah cukai perlindungan yang dikenakan kepada penduduk bukan Islam. Ingat, jizyah ialah cukai perlindungan yang dikenakan kepada penduduk bukan Islam. Kalau orang Islam kena berzakat tak? Kena cukai tak? Kena, iaitu zakat diri. Okey, zakat fitrah semua kan. So ini peluasan kuasa. Okey, daripada hanya zaman Nabi Muhammad dekat sini saja, okey, sekarang telah merebak sampai ke Laut Kaspia, sampai ke hujung Laut Mediterranean tu sudah terlalu besar dah. Itulah dia. Baik. Kemudian kita lihat khalifah yang terakhir iaitu Ali bin Abu Talib. Ali bin Abu Talib dilahirkan pada 602 Masihi dan berasal daripada Bani Hashim, berketurunan Quraisy dan sepupu cousin kepada Nabi Muhammad SAW. Dan beliau ni terkenal sebab sifat dia berani dan kepahlawanannya. Sebab itu dia pahlawan Khalifah Ali ni, dia memang pahlawan. So Ali sebenarnya, pelantikan Khalifah Ali mendapat sokongan suara yang terbanyak dan memerintah selama hampir 5 tahun. Dan sumbangan beliau, dia menyertai hampir semua peperangan dalam Islam bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW sampailah ke Perang Siffin. So sumbangan dia banyak. Okey, tetapi kalau kita lihat, kalau sumbangan sahaja pun tetapi tidak terpilih, maka maknanya ada orang lain yang lebih layak untuk menjadi khalifah, maka didahulukan. So di sini kita lihat kelayakan lebih penting daripada sumbangan-sumbangannya lah. Jadi macam itulah. Contoh kalau macam cikgu lah kan. Okey, kalau cikgu banyak memberi sumbangan dalam perkembangan sejarah untuk pelajar-pelajar SPM ke daripada Form 1 sampai ke Form 5. Okey. Itu belum tentu menunjukkan bahawa cikgu layak untuk menjadi pengkaji sejarah. Okey, belum layak untuk menjadi profesor dalam sejarah. No. Okey, ada orang lain yang lebih layak.
pengalaman tidak sebenarnya menjadi kayu ukur. Walaupun dia menjadi salah satu kayu ukur, tetapi tidak semestinya lah. Ada karakter-karakter lain yang perlu diambil kira. Right. Baik. Sumbangan Ali sebenarnya adalah membantu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan masyarakat dan undang-undang Islam. Yes. Mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara. Ali juga memperkukuh pertahanan negara dengan membina markas tentera di Parsi dan sempadan Syria. Membangunkan ekonomi negara, kutipan jizyah juga diteruskan. Okay, dan hal ini terkandung dalam suratnya kepada Al-Ashtar. Okay, Al-Ashtar ni siapa? Al-Ashtar ni ialah Malik bin Al-Harith An-Nakha yang terlibat dalam Perang Jamal dan Perang Siffin. Pejuang yang menyokong Sayyidina Ali. Sayyidina Ali melantik Al-Ashtar menjadi gubernur di Mosul dan bandar-bandar lain di Iraq dan Syria. Dan Al-Ashtar ni adalah tokoh yang berani dan pedangnya bergelar Al-Luju, iaitu kilauan air yang mengalir. Itulah dia. Okay. Baik, siapa tahu oleh kerana pengaruh Ali yang kuat ya. Sebab itu orang Melayu ambil Ali sebagai simbol kepada kepahlawanan. Dan sebab itu orang Melayu meletakkan ada satu pokok yang memberi kekuatan kepada lelaki, iaitu dipanggil tongkat Ali. Bukan Muhammad Ali, tongkat Ali. Ya, Muhammad Ali mungkin kerana kepahlawanan dia, Muhammad Ali peninju tu, boxer tu. So mungkin dia juga mengambil nama itu. Ali setan lain pandai. Okay. So tongkat Ali. Okay. Dan kalau pokok yang memberi tenaga kepada kaum wanita, orang Melayu letakkan nama apa? Orang Melayu letakkan nama pokok tu sebagai pokok Kacip Fatimah. Pernah dengar kan? Yes, Kacip Fatimah. Pokok Kacip Fatimah. Kenapa Fatimah? Kerana Fatimah ialah isteri kepada Ali. Nampak? Ali, Fatimah. So tongkat Ali, Kacip Fatimah. Nampak orang Melayu punya geniusnya. Alright, baik. Alright. Itu tenaga kan, tenaga untuk bekerja kan. Macam-macam lah kau ni Kamal. Baik. Baik. Dan kita lihat di sini. Okey, 6.3 iaitu kita nak lihat kerajaan Bani Umayyah dan pembentukannya. Seperti mana kata Irfan selepas sahaja tamatnya zaman Khulafa Ar-Rashidin, maka kita lihat perkembangan kerajaan Bani Umayyah, tetapi dia bermulalah kita katakan sebagai huru hara. Okey, sedikitlah huru hara. Namun ianya berjaya meneruskan kegemilangan kerajaan Islam lah. So kita lihat kerajaan Bani Umayyah. Bermula dengan Khalifah Ali bin Abu Talib meninggal dunia. Harus ingat kematian Umar, Osman dan Ali kebanyakannya mati kerana dibunuh. Ya, kerana dibunuh oleh orang yang tidak berpuas hati dengan mereka. Okey, jadi kalau kita lihat selepas kematian Ali bin Abu Talib, so kaedah pelantikan mengikut sistem syura. Sistem syura berakhir, tamat. Dan sistem syura ini digantikan pula dengan sistem warisan, maknanya turun temurun. So mengikut sistem warisan, jawatan ketua pemerintah kerajaan Islam akan diwarisi secara turun temurun dan dikenali sebagai monarki. Itulah dia. So apabila pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin berakhir, pentadbiran kerajaan Islam dilaksanakan oleh kerajaan Bani Umayyah, dan nama kerajaan ini diambil sempena keturunan Bani Umayyah, iaitu Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Dan Bani Umayyah ini diasaskan, ingat nama pengasas Bani Umayyah sebenarnya ada dua tahap. Tahap pertama, tahap kedua. Nanti kita akan lihat. Tahap pertama diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Okey. Dan ini pada tahap pertama. Okey, dan lokasinya iaitu di Damsyik. Okey, lokasi pemerintahan.
Manakala tahap kedua pula, Bani Umayyah tahap kedua iaitu Abdul Rahman yang pertama. Okey, Abdul Rahman yang pertama. So yang ini bermula di mana? Yang tahap kedua bermula di Spanyol. Okey, nanti kita akan lihat dia punya details dia. So ingat Muawiyah bin Abu Sufyan tahap pertama, Abdul Rahman yang pertama adalah untuk tahap kedua, Bani Umayyah. So Bani Umayyah ada dua lah. Baik. Apakah sumbangannya? Ya, empat-empat Abdul Rahman. Yes. Ini gelaran ya. Abdul Rahman pertama, Abdul Rahman kedua, Abdul Rahman ketiga, Abdul Rahman keempat. So mereka suka menggunakan nama gelaran. Okey, padahal nama asal mereka berbeza. Tapi mereka suka menggunakan nama sebelum tu dan letakkan 1, 2, 3, 4 macam itulah. Alright. Bukan. Sebenarnya perkara tu diamalkan sampai sekarang tau. Contohnya Sultan Kelantan. Sultan Kelantan menggunakan nama Sultan Muhammad yang ke-6. Padahal nama sebenarnya ialah Raja Faris Petra. Tapi bila naik menjadi sultan, dia menggunakan gelaran Sultan Muhammad. Tapi Sultan Muhammad keberapa? Ke-6. Bapa dia sebelum tu Sultan Muhammad yang ke-5. Macam tu. Dia gunakan gelaran. Ya. Baik. Sumbangan Bani Umayyah ni sebenarnya adalah yes, Shah tu sebenarnya adalah raja lah. Raja bagi nama Islam kan. Shah tu sebenarnya raja. Okay. Baik, sumbangan Louis and the Germans with Frederick. Ya, lebih kurang lah. Okay. Aspek utama sumbangan dia adalah untuk sumbangan kerajaan Bani Umayyah, sistem khalifah. So, pelantikan khalifah sebagai ketua pemerintah bagi menggantikan Nabi Muhammad SAW. Sistem wazarah. So, wazarah ni wazir ya. Melantik wazir untuk mengetuai sistem pentadbiran negara di bahagian kerajaan pusat. So, dia ada beberapa orang wazir lah. Dan wilayah pula ditadbir oleh gubernur. Okey, ditadbir oleh gubernur. Okey. Dan ada urus setia di mana beberapa orang pegawai utama dilantik untuk kumpulkan rekod, urus surat menyurat serta uruskan urusan pentadbiran kepada beberapa bahagian. So itu dipanggil sistem urus setia. Maknanya menguruslah, kan? Dan yang terakhir sistem hijabah. So Muawiyah ini selalu keluar apakah fungsi sistem hijabah ini? Iaitu Bani Muawiyah ataupun Bani Umayyah ataupun Muawiyah sendiri pengasas memulakan sistem kawalan keselamatan. Baik. Hijabah ni sebenarnya adalah datang daripada perkataan hijab. Hijab ni tutup. So, sebenarnya sistem hijabah ni adalah sistem untuk menutup ataupun menghalang daripada orang ramai menemui khalifah. Kerana apa? Kerana kalau kita lihat Khalifah Umar, Osman, Ali, mereka semua telah mati dibunuh. Jadi Muawiyah ambil satu step ke depan iaitu apa? Muawiyah kata, okey, aku perlu buat sistem hijabah iaitu sistem bodyguard. Di mana kalau orang nak jumpa khalifah kena jumpa bodyguard dulu. Kena jumpa pegawai dulu, kena tanya, okey nak buat apa, nak jumpa untuk apa. So ini tujuan dia untuk melindungi keselamatan khalifah. Itu sistem hijabah. Ingat perkara tu ya. Hijabah daripada hijab iaitu menutup. Right. Kemudian dari sudut jabatan, banyak jabatan yang telah diperkenalkan, antaranya seperti jabatan cukai, jabatan surat menyurat, jabatan urusan am dan jabatan urusan cap mohor pemerintah. Dan ini diasaskan oleh Muawiyah. Cap mohor pemerintah ni maknanya apa? Jabatan urusan untuk menurunkan cap mohor kepada sesuatu dokumen supaya dokumen itu memang sah daripada kerajaan Bani Umayyah. So itu cap mohor kepentingan dia. Baik. Daripada sudut tentera, yes, official seal, yes. Daripada sudut tentera, Bani Umayyah tentera diperkemaskan pada tahap pertama pemerintahan Bani Umayyah. Dan adanya Diwanul Jundi. Take note benda ni. Diwanul Jundi bermaksud jabatan ketenteraan. Telah dibentuk untuk pertahanan negara dan Angkatan Tentera Darat dan Tentera Laut juga ditubuhkan oleh
Bani Umayyah. So hebat. Okey, maknanya adanya sumbangan yang dilakukan oleh Bani Umayyah. Inilah maknanya adanya tentera darat dan juga tentera laut. Itu sumbangan daripada segi sumbangan daripada segi beberapa aspek utama jabatan dan juga tentera. Namun kalau kita lihat sumbangan daripada segi yang lain-lain, so dari segi ilmuwan, zaman inilah kalau kita lihat ramai ilmuwan ataupun kita kata sebagai scholar ataupun orang-orang yang bijak pandai ni wujud. Contohnya Khalil Ibn Ahmad, pakar bahasa dan fisiologi Arab sebenarnya. Kemudian Sibawahi adalah ahli Nahu Arab. Nahu Arab ni maknanya adalah dia punya grammar bahasa Arab. Kemudian ada Al-Farazdaq, Jarir Umar bin Abi Rabiah dan juga Jamil Al-Uzri. Mereka ni adalah ahli-ahli sastrawan. So kalau orang tanya, cikgu nak kena ingat semua ni ke? Okey, tidak perlu, tetapi perlu ingat tentang adanya ilmuwan-ilmuwan yang terkenal dalam bahasa Arab dan Nahwu Arab. Itu yang kena ingat, serta sastra. Dan kita lihat bahasa Arab telah dijadikan bahasa rasmi negara. Dan perkembangan ilmu memberi faedah kepada orang bukan Arab apabila tanda bunyi atau baris telah diperkenalkan pada tulisan Al-Quran. So bermakna tanda bunyi apa semua tu telah diperkenalkan, maka ini memberikan kepada orang bukan Arab untuk memudahkan membaca. Kan? Kalau tak ada huruf baris atas bawah tu apa semua, nganga kat kita nak membacanya. Kan? Jadi itu. Dan antara tokoh-tokoh yang wujud juga pada waktu ini iaitu Urwah bin Zubair, iaitu dalam bidang hadis, Ibnu Jarih tafsir Quran, dan Hasan Al-Basri iaitu daripada Usuluddin. Yang terkenal sebenarnya Hasan Al-Basri lah. Okey, Hasan Al-Basri adalah Usuluddin, iaitu Usuluddin bermaksud asal usul agama. Okey, dan apakah kewujudan agama? Kenapa wujudnya agama? Jadi itu Hasan Al-Basri. Dari sudut kesihatan, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik telah membina hospital pertama. Take note benda ni, hospital pertama di Damsyik, dan hospital penyakit kusta. Tahu kusta? Kusta ni sebenarnya adalah penyakit ni, tahu, penyakit kulit. Yang mana dia menyebabkan kulit kamu akan menjadi turun dan dia berwarna putih. Okey, dan penyakit kusta ni adalah penyakit yang berjangkit dan kebiasaannya orang-orang yang ada penyakit kusta akan diasingkan, dikuarantinkan. Okey, dikuarantinkan lah di situ. Ya. So, hospital penyakit kusta telah dibina oleh Khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz. Okey, salah seorang khalifah yang terkenal dalam Bani Umayyah adalah Umar Abdul Aziz. Okey, kerana dia begitu dia sangat bagus dan dia sangat tawaduk dan juga sangat merendah diri. Ni Umar Abdul Aziz. Kemudian wujudnya buku-buku rujukan pelbagai bidang yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan Ibnu An-Nafis. Okey, ini yang terkenal, iaitu beliau adalah seorang pakar bedah yang terkenal di Damsyik. Dulu dah ada pakar bedah. Beliau telah menghasilkan buku Asy-Syamil fi Sina'ah At-Tabibiyah, kajian umum profession kedoktoran. Dah tulis buku dah tu. Dan buku ini cerita pasal apa? Bagaimana teknik nak buat pembedahan dan rawatan selepas pembedahan. Jadi kalau kita lihat, ini adalah satu perkembangan ilmu ya, pada zaman Bani Umayyah. Sangat bagus. Dan dari sudut sistem perundangan, hakim telah mengenakan hukuman berdasarkan ijtihad. Ijtihad ni maknanya adalah berdasarkan keyakinan, keyakinan yang kukuh hasil daripada pembacaan Quran, pembacaan terhadap sunnah dan juga ijma' ulama'. Maknanya kata sepakat ulama'. Quran, sunnah dan juga kata sepakat ulama' menyebabkan dia hakim melakukan ijtihad, iaitu keyakinan, keputusan yang meyakinkan hasil daripada ketiga-tiga ni. Itu hukuman berdasarkan ijtihad. Ciri-ciri kehakiman, hakim sendiri tidak boleh mempengaruhi mana-mana pihak atau dipengaruhi oleh mana-mana pihak, dan hakim bebas, tidak
cenderung kepada mana-mana aliran politik pemerintah dan mesti adil dalam penghakimannya tanpa mengira pengaruh atau latar belakang orang yang diadili itu. Dan sistem perundangan beginilah yang sukar nak ditemui di dunia pada zaman sekarang ni. Sebab kebanyakan keputusan hakim biasanya dipengaruhi oleh menteri-menteri dan parti-parti politik tertentu. Okey, dan hakim telah dipengaruhi, jadi ini telah menjejaskan institusi kehakiman tu. Orang dah tak percaya kepada institusi kehakiman. Yes. Ya, betul. Dan sebab itu kalau kita lihat profession di Malaysia, contoh di Malaysia, profession nombor 1 yang paling tidak dipercayai ialah menteri. Itu menurut kajian profession kerjaya yang paling tidak dipercayai. Yes. Yes, the recent one. Yang paling tidak dipercayai ialah menteri. Kemudian yang kedua ataupun ahli politik atau menteri. Yang kedua tidak dipercayai ialah peguam ataupun lawyer, tak percaya. Okey. Dan seterusnya berkaitan dengan kehakiman lah. Dan nombor 1 yang paling dipercayai di Malaysia ialah doktor. Okey. Doktor yang paling dipercayai di Malaysia, nombor 1. Nombor 2 orang yang paling dipercayai di Malaysia ialah guru. Nombor 1 doktor, nombor 2 guru. Ini yang paling dipercayai di Malaysia. Okay. So sebab itu kalau katakan, kalau doktor cakap makanlah ubat ini kan, kemudian makanlah ubat ini, awak kena jaga kesihatan, memang kita akan, baik, doktor dah cakap macam ni, aku akan buat. Doktor cakap macam ni, aku akan buat. So itu memang kita katakan sebagai, memang kita percaya pada doktor. Begitu juga kalau macam cikgu, sama jugalah. Kalau guru kan, bila hari report card, kamu pergi ambil report card kat sekolah, kemudian cikgu pun cakap pada mak kamu, dia ni sebenarnya kat dalam kelas banyak main. Kan? Saya mengajar dia sukar nak memberi perhatian. Sebab tu markah dia kalau tengok kan 43, 55. Ini memang dia kurang memberi tumpuan. Dia ada masalah ke kat rumah? Dan mak kamu pun pandang kamu. Ya, dia ada masalah kat rumah. Kejap lagi dia ada masalah. So mak kita akan percaya je apa yang cikgu tu cakap. So itu normal lah. Apa benda Kamal Hafiz sampai belanja minum ni? Apa kaitan dia? Alright. Okay, sekejap. Sekejap eh. Okay, kita teruskan iklan jap. Okay. Baik, so itu yang berkaitan dengan berkaitan dengan Bani Umayyah, sumbangan-sumbangan mereka semua. Okay. Baik, itu sumbangan daripada Bani Umayyah tahap pertama. Tahap kedua pula. Okay. So kalau kita lihat tahap kedua, sumbangan kerajaan Bani Umayyah tahap kedua, okay, iaitu perkembangan Bani Umayyah di Spanyol. Okay, mula-mula tadi di mana? Di Damsyik. Okay, bermula tadi di mana? Di Damsyik. So yang kedua ini adalah di Spanyol. Dan keruntuhan Bani Umayyah, maknanya Bani Umayyah yang pertama runtuh. Runtuh kerana apa? Kerana serangan daripada gerakan Abbasiyah.
So keruntuhan Bani Umayyah tahap pertama yang berpusat di Damsyik itu telah runtuh sebab diserang oleh gerakan Abbasiyah pada waktu itu ya. So hampir semua kerabat keturunan Bani Umayyah telah dibunuh, namun Abdul Rahman berjaya melarikan diri dari tahanan di Fustat menuju ke Palestin, kemudian ke Afrika Utara, Maghribi dan kemudiannya ke Spanyol. Sehingga beliau menubuhkan Bani Umayyah tahap kedua. Okey. So, apakah sumbangannya? Dari segi pendidikan, kita lihat peningkatan ketara pada abad ke-10 ke-10 kita lihat Abdul Rahman yang ketiga telah mengasaskan pusat pengajian tinggi di Cordova di Spanyol mengasaskan pusat pengajian tinggi iaitu kita katakan sebagai universiti lah, dan berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan di Eropah. Dan Al-Hakam kedua telah asaskan sebuah perpustakaan di Cordova juga, dan ketika itu telah wujud 17 buah pusat pengajian dan 70 buah perpustakaan di Andalusia. Kita ada pergi hari itu Andalusia kita ada pergi hari itu Cordova, Andalusia kita ada pergi hari itu. Dan di Toledo sebuah pusat penterjemahan telah dibina untuk terjemahkan karya-karya daripada tokoh Yunani, tokoh Greek, tokoh tamadun Yunani itu, buku-bukunya telah ditranslate ke dalam bahasa Arab. So banyak daripada sumbangan dari sudut pendidikan dan juga sumbangan daripada sudut ilmu. Dan Bani Umayyah juga di sinilah seni bina Islam telah menyerlah semasa pemerintahan Bani Umayyah, di mana binaan Masjid Cordova. So kita ada pergi hari itu Masjid Cordova yang kita masuk, sampai kita masuk ke dalam, kita lihat punyalah banyak tiang-tiang tu kan. Kita ada lihat tu. Ciri-ciri Masjid Cordova iaitu ketinggian menara sampai 36 meter, ada kubah masjid beralaskan kayu berukir, dan ada 1293 tiang yang dibuat daripada marmar. Kita ada tengok hari itu. Dan pada waktu malam, masjid ini diterangi dengan 4,700 buah lampu yang memerlukan 11 tan minyak setahun. Punyalah banyak. So maknanya besarlah Masjid Cordova tu ya. Dan ini dibina semasa pemerintahan Bani Umayyah. Dari sudut ekonomi pula, penubuhan Baitul Mal ini, Baitul Mal kena ingat sejak daripada zaman Nabi lagi dah ada Baitul Mal. Telah mewujudkan sistem kewangan untuk imbangkan pendapatan dan perbelanjaan negara. So nak balancekan between hasil dan juga belanja negara. So antara sumber pendapatan kerajaan pada waktu itu ialah seperti kharaj, iaitu cukai tanah, jizyah, cukai perlindungan, zakat yang dikenakan kepada orang-orang Islam. Masjid tu masih ada. Masjid Cordova masih ada sampai sekarang. Ya. Usyur iaitu cukai sebanyak 1/10 daripada hasil pertanian yang didapati oleh tuan tanah, dan juga ghanimah, harta yang dirampas oleh tentera melalui peperangan. So Cordova telah menjadi Cordova telah menjadi pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan antarabangsa untuk orang-orang pada zaman Bani Umayyah ini. Dan orang Islam di Andalusia, Andalusia telah mengembangkan kemahiran membuat tembikar serta perhiasan daripada perak dan emas, kemudian memproses kulit serta membuat senjata. Malah sistem saliran juga telah dibina untuk menyuburkan dan memajukan tanah pertanian. Sistem saliran sistem air. Untuk suburkan dan majukan kawasan pertanian dan penyelidikan. Take note perkara ini yang ini selalu keluar juga. Penyelidikan telah dilakukan untuk mendapatkan benih yang berkualiti. So benih yang berkualiti ni pada zaman bila? Pada zaman kerajaan Bani Umayyah. So di sini berkaitan dengan Baitul Mal. Baitul Mal maknanya rumah harta. So ianya adalah sebuah institusi kewangan yang berfungsi untuk menyelenggarakan harta-harta umum atau tempat menyimpan harta yang berharga, contohnya emas dan perak. Dan tujuannya adalah untuk meningkatkan perkembangan ekonomi, membasmi kemiskinan dan menyediakan
keperluan-keperluan asas. So itu tugas Baitul Mal. Alright. So okay, kita dah habis dengan 6.3. So bermakna kesimpulannya kalau kita lihat di sini, okay, bab ini bermula dengan ada 3 iaitu 6.1, 6.2, 6.3. 6.1 adalah perkembangan selepas kewafatan Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua iaitu berkaitan dengan Khulafa Ar-Rashidin. Ada 4 orang kat sini, iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Kemudian diteruskan dengan Bani Umayyah. Bani Umayyah ada 2 tahap. Tahap pertama dan tahap kedua. Tahap pertama ditubuhkan oleh Muawiyah Abu Sufyan dan tahap yang kedua iaitu nama dia Abdul Rahman yang pertama ataupun sebenarnya Abdul Rahman Ad-Dakhil. Nama sebenar dia. Abdul Rahman Ad-Dakhil. So itu adalah kita katakan tahap yang pertama dan tahap kedua. Tahap pertama di Damsyik, tahap yang kedua di Cordova. Di Spanyol. Alright. So, ada apa-apa soalan nak ditanyakan berkaitan dengan bab ini? Silakan kalau ada apa-apa nak tanya atau apa-apa nak komen berkaitan dengan bab ini. Silakan, ada apa-apa nak tanya? Apa? Alhamdulillah jelas. Alright. Baik, kalau begitu, seperti biasa, insyaAllah pada esok, cikgu akan berikan, tahap kedua dia runtuh sebab serangan Spanyol. Tahap kedua sebenarnya runtuh sebab serangan Spanyol dan juga ada serangan daripada Abbasiyah. Ada Abbasiyah. Cikgu akan bagi kerja. Akan bagi kerja seperti biasa. Pada esok cikgu akan berikan link. So kamu perlu jawab soalan-soalan yang ada dalam Google Form. Just make sure tulis nama, dan juga jawab semua soalan berkaitan dengan subtopik ini iaitu 6.1, 6.2 dan 6.3. So itu. Kemudian nanti next class kita pada hari Isnin insya-Allah kita akan bincangkan kita bincangkan latihan-latihan yang kamu dah buat. Harap-harap ingat, cikgu akan bagi dalam grup. Dalam grup takkan lupa kot kan. Dan juga mungkin hari Isnin ni akan ada latihan seperti yang kita buat iaitu kertas sebenar sejarah SPM kertas 1 lagi. Kita akan buat lagi. Tapi bukan daripada tahun sebelumnya lagi lah. Macam sebelum ni kita buat kertas SPM sejarah kertas 1 tahun 2018 kemudian 2017 kan. So maybe ramai selepas ni yang expect 2016. No. Ini mungkin lain. Tahun berapa tak boleh bagi tahulah. Kan? Jadi kita nak tengok ramai yang dah prepare ke belum. Right? So baik. So ada apa-apa yang nak dibincangkan lagi? Liana Alwani, Amira, Irfan, Mira. Ramai kita hari ni. Bagus. Sebelum tu cikgu kena ambil dulu. Kedatangan ni. Korang mana tahu. Right. Right. So, kalau tak ada apa-apa, so mulai esok kamu bercuti sampai ke hari Isnin. So, selamat bercuti. Yang ada homework, teruskan buat homework. Dan juga sesiapa yang yang kamu rasa, yang ada rasa nak berehat ke, silakan berehat. Tapi jangan lupa, kamu nak exam, kamu nak SPM, tak lama lagi. So, teruskan buat latihan dan ulang kaji. So itu sahajalah pada malam ini. Terima kasih banyak untuk join kelas kita. So kita jumpa lagi pada hari Isnin. Pada hari Isnin. So sepanjang hari itu sampai hari Isnin bercutilah anda. Alright. So terima kasih banyak untuk semua. Itu saja pada malam ini. Thanks guys. Jumpa lagi. Syukur Dan cikgu. Bye. bye. Assalamualaikum semua. Salam.
Irfan, is that the trench? Yes. So macam pernah tengok, oh rupanya the trench, I see. That is from the First World War. Yeah, very a lot of them very crudely made but sophisticated. Yeah, but the trench inilah yang telah, okay bye Mira, the trench inilah yang telah menyebabkan soldier from the Great Britain sebenarnya mereka Yeah. hanya tak melakukan apa-apa, just jalan-jalan dalam tu. Yeah, That- it's very very complicated system. Yeah. Yeah, back then it was all it's just single file line just to take cover, but now you can put like very dangerous place to get trench foot, which is like almost like gangrene. Yes, betul. Kan. Tapi cikgu tak rasa teknologi ni dah tak diguna pakai zaman sekarang lah, sebab zaman sekarang ni dia punya teknologi persenjataan lebih baik dan strategi pun lebih baik lah. Dan untuk membina trench ni mengambil masa yang lama lagi, banyak kerja lagi nak buat kan. Strategi yang mungkin dulu efektif, sekarang I don't think so lah. Yeah, Kan? this is only good for defensive strategy now if you're Yeah. fighting a weak enemy. Betul. Okay. So kita jumpa lagi guys. Okay, selamat bercuti. Okay, bye. Assalamualaikum. Right, Chair? Okay, bye.